wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. Bab keterangan tentang keluarnya wanita ke masjid. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Dari Yahya daripada menceritakan kepadaku dari Malik bahwasanya ia telah sampai kepadanya dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia mengatakan Rasulullah bersabda, janganlah kamu melarang para wanita pergi ke masjid. Jangan kamu melarang hamba-hamba Allah masajid Allah, iaitu masjid-masjid Allah. Hadis itu di antara bulaghat, di antara hadis yang tidak penuh sanadnya, sebab Imam Malik kata annahu balaghahu, sampai kepadanya, tapi sanadnya bersambung dan ianya juga diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Larangan wanita daripada pergi masjid, itu hamba-hamba wanita daripada pergi masjid itu kita larang dia keluar untuk ibadah, lil ibadah. Kita larang dia keluar untuk ibadah. وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك الداعية الشهوة. Itu bab lain. Jadi hadis ni bagi cerita tentang wanita kita dilarang untuk menghalang wanita untuk pergi ke masjid, sama ada isteri kita ke ataupun anak perempuan kita ke dan sebagainya daripada pergi masjid. Itu tak dibenarkan. Jadi wanita boleh pergi ke masjid untuk menunaikan solat bersama jamaah di masjid tanpa boleh dihalang oleh suami dan sebagainya. Kalau tengok berikutnya, wa haddatsani an Malikin annahu balaghahu an Busr ibn Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syahidat ihdakunna salat al-isya'i fala tamassanna tiban. Daripada Malik annahu balaghahu, sampai kepadanya daripada Busr ibn Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syahidat ihdakunna salatul isya', apabila jika salah seorang di antara kamu, itu kaum wanita, hendak mengikuti salat isya', maka janganlah dia menyentuh atau memakai tiban, wangi-wangian. Yang awal riwayatnya dia larang wanita pergi ke masjid. Yang berikutnya dia bawa suatu riwayat tentang kalau wanita nak pergi salat isya', maka jangan dia pakai minyak wangi. Yang berikutnya tu, wa haddatsani an Malikin an Yahya ibn Sa'id an Atikah binti Zaid ibn Amr ibn Nufail imra'ati Umar ibn al-Khattab annaha kanat tasta'zinu Umar ibn al-Khattab ila al-masjid fayaskutu fataqulu
wallahi la akhrujanna illa an tamna'ani fala yamna'uha. Daripada Malik dari Yahya bin Sa'id dari Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail, isteri Umar bin Al-Khattab, bahawasanya ia pernah meminta izin kepada Umar bin Al-Khattab untuk pergi ke masjid, tapi Umar diam sahaja. Kemudian wanita itu berkata, demi Allah, aku akan pergi kecuali engkau melarangku. Namun Umar tidak melarangnya. Riwayat berikutnya, wa haddatsani an Malikin an Yahya ibn Sa'id an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha qalat law adraka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ahdatha an-nisa'u lamana'ahunna al-masajida kama muni'ahu nisa'u bani Israil. Qala Yahya ibn Sa'id faqultu li Amrah aw muni'a nisa'u bani Israil al-masajid aw muni'a nisa'u bani Israil al-masajid, qalat na'am. Daripada Malik dari Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman daripada Aisyah zaujin Nabi, isteri Nabi, annaha qalat, kata dia, law adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Rasulullah mengetahui apa yang akan berlaku kepada para wanita, la mana'ahunnahul masajid, maka akan Nabi larang mereka pergi masjid. Kama muni'ahu nisa'u bani Israil, sebagaimana dihalang wanita-wanita Bani Israel. Qala Yahya bin Sa'id, kata Yahya bin Sa'id, faqultu li Amrah, aku berkata kepada Amrah, awamuni anisa'u Bani Israil al-masajid, adakah dilarang wanita Bani Israel pergi masjid? Qalat na'am, dia kata ya. Jadi hadis tajuk bab ialah khurujin nisa' ilal masajid, keluar pergi masjid. Dan di awal dia tak bagi larangan daripada kita halang wanita pergi masjid, dan riwayat-riwayat berikutnya menceritakan tentang tib ataupun minyak wangi. Jadi sebagai ulama dilihat tamna, kita tak boleh larang wanita pergi masjid, tapi kalau sekiranya dia buat sesuatu ataupun mungkin dia pergi dengan memakai wangi-wangian, maka dia jadi haram pula, ataupun dia tak boleh keluar kerana dia pakai wangi-wangian. Kenapa tak boleh pakai wangi-wangian? Antara sebabnya tahriku da'iyati syahwah fayulhaku bihi ma fi ma'nah kahuli yadharu atharuhu wa husnu malbasu wa zina fakhiratun wa ikhtilati birrijal. Antara illah ataupun sebab kenapa tak dibagi wanita pakai minyak wangi, kerana nanti boleh menyebabkan memberi kesan kepada orang lelaki ataupun menggerakkan syahwat lelaki, ataupun seperti kalau dia keluar dengan pakai perhiasan ataupun macam-macam lah, dia pakai gelang kaki bagi bunyi keceng, orang duk tengok. Hak ni semua menarik perhatian. Sebab dia satu saja ilah ni, menarik perhatian yang bukan mahram tu, ataupun lelaki-lelaki yang ajnabi. Dan ikhtilatu birrijal, boleh jadi nanti bercampur dengan lelaki. Jadi tak boleh memakai minyak wangi kalau sekiranya ada fitnah kat situ, dan kita bimbang fitnahnya dia menggoda lelaki. Itu saja. Tapi adakah wanita tak boleh pakai minyak wangi? Boleh, tak ada masalah pun. Ni dia kata, kalau dia nak keluar pergi solat isyak, maka jangan pakai minyak wangi. Sebelum tu ataupun lepas daripada itu, untuk suami ke apa-apa ke, pakailah minyak wangi. Ataupun dia keluar pergi bekerja, maka dia tak boleh pakai minyak wangi yang boleh menyebabkan lelaki tertarik pula kepada dia. Minyak wanginya sebatu boleh bau. Kalau duk dalam pejabat tu memang dah bau dia je. Hak ni yang wangi lah cakap, orang pun kacau lah. Kan orang lelaki duk kacau lah. Lalu depan wanginya kan,
Jadi dia menyebabkan fitnah. Hak tu fitnah, kita bimbang, takut benda itu. Tapi kalau sekiranya dia pakai minyak wangi yang baunya pun tak kuat, baunya sekadar untuk mungkin tak nak bagi bau badan, hak ni tak ada masalah. Yang masalah kalau dia menimbulkan gangguan pula kepada orang lelaki. Tapi kalau minyak wangi dia lembut, tak kuat mana pun, hak ni insya-Allah tak adalah apa-apa. Dan lelaki sebaliknya, lelaki disuruh pakai minyak wangi. Antara benda yang Nabi tak tolak ialah minyak wangi. Diberikan tip, Nabi tak pernah tolak. Jadi kalau orang bagi minyak wangi, suruh tangan. Tak maulah, aku tak pakai minyak wangi tu. Tak apalah kan kalau dia nak tahu. Tapi kita beritahu, Nabi tak pernah tolak minyak wangi. Tak tahulah minyak wangi Arab zaman sekarang, ramai kita tak suka. Lagi bau, lagi pekat baunya, lagi busuk, hak tu lagi wangi bagi mereka. Dia nak pakai pun takut dah, colornya kuning, ya Allah. Lelaki dia suruh pakai minyak wangi. Wanita jaga-jaga, takut nanti menggoda lelaki. Itu saja mafsadah dia, illah dia. Lelaki kalau tak ada minyak wangi, kan disuruh pinjam minyak wangi bini dia. Kalau nak pergi salat Jumaat atau salat hari raya, minyak wangi dah habis. Jadi pakailah minyak wangi perempuan tu, minyak wangi isteri dia. Yang penting bau wangi. Jadi tak haram kalau pakai minyak wangi wanita. Ataupun kalau wanita nak pakai minyak wangi lelaki pun tak apa, silakan. Kemudian kita ingatkan juga kepada wanita, walaupun tidak ada larang, walaupun seorang suami ataupun lelaki, tak boleh menghalang dia kalau dia nak pergi masjid. Tetapi di sana ada banyak riwayat yang menjelaskan kepada kita tempat salat wanita yang paling afdal tu dekat dalam rumah dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan olehnya Ibnu Khuzaimah daripada Ibnu Umar secara marfu', la tamna'u nisa'akum, jangan kamu melarang wanita-wanita kamu al-masajid, untuk pergi ke masjid-masjid. Wa buyutahunna khairan lahun, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jangan halang wanita untuk pergi masjid, tetapi rumah mereka lebih afdal bagi mereka, lebih baik. Dan riwayat Ahmad dengan sanad ni hasan dan At-Tabrani daripada Ummu Humaid As-Sa'idiyah annaha ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat inni ahabbu as-salati ma'ak. Ummu Humaid kata annaha ja'at ila an-nabi, dia pergi kepada Nabi dan dia kata, inni uhibbu as-salah, aku suka sembahyang bersama engkau wahai Rasulullah. Qala qad alimti wa salataki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik. Bila dia kata aku suka nak sembahyang dengan kau wahai Rasul dekat masjid, iaitu jemaah, Nabi kata kamu dah tahu solat kamu dekat rumah kamu lebih baik daripada solat kamu fi hujratik. Hujrat ni bilik ataupun ruang kecil lagi. Wa salataki fi hujratik, dan solat kamu dalam bilik itu khairun min salatika fi darik, lebih bagus daripada salatnya dalam rumah lah. Maksud bilik tu lebih bagus daripada rumah. Wa salataki fi darika fi dariki khairun min salatiki fi masjid qaumik, dan salat engkau di rumah engkau lebih bagus daripada salat dekat masjid kaum kau. Maksudnya masjid taman. Wa salataki fi masjid qaumik, dan salat engkau wanita di masjid taman dia itu lebih bagus daripada salat fi masjidil jamaah, di masjid jami' pula yang buat Jumaat. Jadi makin kecil makin bagus bagi wanita. Daripada masjid yang ada Jumaat, kalau dia pergi sembahyang kat masjid taman lagi bagus. Daripada masjid taman dengan rumah lagi bagus. Daripada rumah dalam bilik lagi bagus. Daripada bilik kecil lagi, bilik kecil. Nak bagi tahu hak tu lebih afdal bagi wanita. Dari satu sudut nak elakkan fitnah-fitnah yang banyak, daripada mungkin dia keluar pergi semayang, mungkin anak-anak muda duk kacau dia, boleh jadi macam-macam fitnah lah.
Jadi nak elakkan itu, maka salat di rumah itu lebih bagus. Walahu syahid min hadis Ibn Mas'ud, dan hadis itu banyaklah syahidnya, dan juga ianya sebagai afdalu tahaqquqil amni fihi minal fitnah, lebih aman dan lebih selamat daripada fitnah. Kemudian masalah minyak wangi wanita tadi tu, dikatakan minyak wangi wanita, hak ni pandanganlah, minyak wangi wanita tu warnanya mungkin pekat tetapi baunya kurang. Minyak wangi lelaki baunya kuat tapi colornya kurang. Hak ni semua tak kira lah apa-apa minyak wangi pun. Yang pentingnya wanita jangan kuat minyak wangi dia, jangan sampai menyebabkan fitnah. Kemudian Atikah tadi tu, hadis daripada Yahya bin Sa'id daripada Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid ibn Nufail, itu sahabiyah minal muhajirat, seorang sahabat Nabi daripada muhajirat, adik perempuan kepada Sa'id ibn Zaid, adik perempuan kepada Sa'id ibn Zaid, salah seorang yang masuk syurga 10 orang tu. 10 orang yang dijamin syurga, Sa'id ibn Zaid, isteri kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa kana hasna jamilah, dan dia seorang yang cantik. Isteri ni Atikah ni tadi, binti Zaid bin Amr bin Nufail. Mata fi hayati abihi, kemudian dia minta izin, ataupun dia nak pergi solat dekat masjid, dia minta izin kepada suami dia Umar bin Al-Khattab, tapi Umar diam, fayaskut. Kenapa Umar diam? Kerana tak mau bercanggah dengan hadis Nabi tadilah. Dia tak boleh nak larang. Dalam masa yang sama Umar tak berapa nak suka. Umar tak berapa nak suka keluar pada waktu subuh dan isyak bagi isteri dia lah. Tetapi dia tak larang, dia diam je, fayaskut. Fataqulu wallahi, kata isteri dia, wallahi la akhrujanna, aku nak keluar juga pergi masjid, illa kecuali kalau dia menghalang aku. Fala yamna'uha, tapi dia tak larang. Memanglah, dan Nabi tak pergi larang, jadi Umar pun tak boleh nak larang lah, walaupun dia tak apa nak suka lah. Dan disebutkan oleh syarih, wali'annahu lamma khatabaha, apabila dia waktu dia bertunang, ataupun waktu Umar pergi bertunang lah, pergi bertunang lah. Bila dia pergi bertunang, dia mensyaratkan alla yadribuha wala yamna'uha minal haqq wala minas salati fil masjidin nabawi. Dia bagi syarat, jangan pukul dia, jangan larang dia daripada kebenaran, dan jangan larang dia daripada solat kat masjid Nabi. Ni waktu dia tunang tu nak kahwin lah. Boleh tak syarat itu? Boleh. Perempuan bagi syarat, nak kahwin dengan no polygamy. Nak kahwin dengan saya, you tak boleh kahwin yang kedua, ketiga dan keempat. Boleh tak? Boleh. Boleh kalau suami setuju. Kalau bakal suami setuju, boleh. Al-Muslim ala syurutihim, orang Muslim ikut syarat-syarat yang telah dijanji. Jadi katalah dia bernikah, aku nak nikah, okey boleh, tapi tak boleh kahwin yang lain. Okey, aku setuju. Dia setuju, maka dia kena tunai janjilah syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun sebagai ulama dia kata no, tak boleh. Tetapi yang kata tak boleh itu sebab syariat membenarkan. Tetapi apabila disyaratkan, bukan bermakna dia menolak syariat, tak. Cuma dia mensyaratkan saja. Kalau nak aku, tak boleh isteri kedua, tak boleh ketiga dan tak boleh keempat. Suami setuju. Jadi masing-masing kena tunaikanlah syarat itu.
Jadi kalau ada perempuan yang meletakkan syarat tu, fikir 2-3 kali. Kau ada bantahan ke? Kemudian yang riwayat yang bawah tu, kalaulah Nabi tahu ma ahdathan nisa'u lamana'ahunnal masajida. Kata Aisyah, kalau Nabi tahu apa yang akan terjadi kepada wanita, apa dia? Minat tibi wa tajammuli wa qillati tasatturi wa tasra'u kathiri minhunna ilal manakir. Iaitu kalau semua wanita yang keluar pakai minyak wangi, bercantik-cantik dan tidak menutup ataupun tutup sedikit, hak ni semua yang fitnah lah. Kalaulah Nabi tahu, maka akan Nabi larang wanita pergi masjid. Kata Aisyah, kama muni'ahu nisa'u Bani Israel, sebagaimana dihalang perempuan Bani Israel. Kata Yahya bin Sa'id kepada Amrah, adakah wanita Bani Israel dilarang pergi masjid? Maka dia kata, qalat na'am, ya. Dalam sebagai riwayat yang sabit daripada Aisyah, qalat kunna nisa'i Bani Israel yattakhidanna arjulan min khashabin yatashawwafunna lilrijal fil masajidi faharrama Allahu alaihinna al-masajid. Dalam riwayat Urwah daripada Aisyah, dia kata perempuan-perempuan Bani Israel duk pergi tayang kat laki-laki ni, dia bergelang kaki dia. Duk bawa main khasyab dan kena jalan-jalan main tunjuk-tunjuk. Kemudian kepada lelaki fil masjid. Kemudian faharramallahu alaihinna, kemudian Allah mengharamkan ke atas perempuan-perempuan Bani Israel pergi masjid. Sebab buat kerja tak ada kerja. Menggoda lelaki ataupun menarik perhatian lelaki, hak ni semua jadi dilarang. Sebagaimana yang dilarang kalau Nabi tahu, kata Aisyah lah, wallahu alam. Jadi yang pentingnya, kalau keluar bebas daripada fitnah, okey. Tapi kalau keluar nak menarik perhatian lelaki, mungkin suami tak tahu, tapi isteri pergi buat kerja tu, haram kepada isteri lah, ataupun berdosa kat dia. Habis, ada soalan apa? Pada zaman sekarang, wanita-wanita nak pergi masjid, mungkin ada kuliah-kuliah agama. Dia mau dengar kuliah-kuliah agama ke, ataupun ada kelas-kelas ke, hak tu keluarlah. Tapi kalau dekat nak semayang-semayang saja, buat kat rumah sajalah. Ustaz, kami pun nak jemaah juga. Wanita tidak wajib jemaah. Ustaz, boleh tak kalau suami dia tak pergi masjid sebab nak semayang jemaah dengan isteri? Boleh? Tu soalan-soalan isteri-isteri duk tanya lah. Boleh tak suami saya tak pergi masjid sebab kami nak berjemaah kat masjid? Tak, laki masjid, wanita rumah. Kalau nak berjemaah juga, tunggu laki balik sembahyang sunat dah ikut. Kalau tak, sembahyang bersendirian. Salah ke? Tak salah. Perempuan memang sembahyang seorang. Lelaki berjemaah, perempuan seorang. Ataupun dia nak berjemaah dengan anak-anak dia, tu okey, tak ada masalah. Habis tak dapat lah 27. Banyak lagi pahala perempuan boleh dapat. Dengan taat kepada suami pun dah banyak pahala dah. Dengan ikut apa yang Nabi sarankan. Nabi sarankan wanita-wanita dekat Madinah. Ini masjid Nabi, bukan masjid Taman Melewah ni. Masjid Nabi. Tadi Ummu Humaid As-Sa'idiyah tadi kata, wahai Nabi, aku suka nak sembahyang kau kat masjid kau lah, Masjid Nabawi. Dia kata, kau dah tahu dah, sembahyang dekat rumah tu lagi bagus. Maksudnya wanita kalau dekat Madinah ke mana-mana ke, kalau konteks zaman Nabi tu, Nabi beritahu rumah tu lagi bagus daripada Masjid Nabawi. Yang lagi bagus tu lah. Jadi kalau dia tak pergi Masjid Nabawi, dia pergi sembahyang kat rumah, dia telah pun mengikut perintah Nabi dah. Dapat pahala sunnah dah. Habis. Berikutnya, Kitabul Quran, Kitab Al-Quran. Babul amri bil wudu'i liman massal Quran. Bab perintah berwuduk bagi siapa yang nak sentuh Al-Quran.
Haddatsani Yahya an Malik an Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Amr ibn Hazm an la yamassal Qur'ana illa tahirun. Daripada Yahya, daripada Malik Abdullah bin Abu Bakr ibn Hazm, bahawasanya di dalam surat yang dikirimkan kepada Amr ibn Hazm terdapat la yamassal Qur'ana illa tahir, hendaklah tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan tahir, kecuali orang yang bersih. Tahirun. Hadis itu mursal. Mursal, putus. Kata Al-Baji, hadha aslun fi kitabatil ilm wa tahsinihi fil kutub. Kata Al-Imam Al-Baji, itu asal di dalam kitabatil ilm, penulisan ilmu, wa tahsinihi fil kutub, dan memperelokkan tulisan. Jadi dia merujuk kepada menulis ayat Al-Quran ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat itu daripada Malik tidak ada khilaf bahawasanya ianya mursal. Tapi riwayat-riwayat tentang masalah ni juga banyak. Nanti kita sebut ni sikit. Qala Malikun, kata Imam Malik, wala yahmilu ahadun al-mushafa bi'ilaqatih wala ala wisadatin illa wa huwa tahirun walau jadha dhalika la humila fi khabi'atih wa lam yukrahu dhalika li an yakuna fi yadayi alladhi yahmiluhu shay yudannisu bihi al-mushaf walakin innama kuriha dhalika liman yahmiluhu wa huwa ghairu tahirin ikraman lil Qur'ani wa ta'dhiman lah. Kata Imam Malik, wala yahmilu ahadun al-mushaf, seorang tidak boleh membawa mushaf dengan dikalungkan atau dengan bantal kecuali ia suci, itu tidak berhadas. Seandainya itu dibolehkan, tentulah mushaf itu dibawa dalam keburukan, dan sebenarnya itu tidak dimakruhkan kerana di tangan pembawanya ada sesuatu yang dapat menghinakan mushaf. Akan tetapi dimakruhkannya itu bagi yang membawanya sementara ia tidak suci. Larangan ini sebagai pengagungan dan penghormatan terhadap Al-Quran. Faham tak tu? Qala Malikun, ahsanu ma sami'tu fi hadhihi al-ayah, sebaik-baik yang aku dengar mengenai ayat ini, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Innama hiya bimanzilati hadhihi al-ayah allati fi abatha wa tawalla. Qaulullah tabaraka wa ta'ala adalah sebagaimana kedudukan ayat yang terdapat dalam surah Abasa, itu firman Allah Azza wa Jal, kalla innaha tadhkiratun, kalla innaha tazkirah, sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah satu peringatan. Faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, itu para malaikat yang mulia lagi berbakti ataupun yang mulia lagi taat kepada perintah Allah. Surah Abasa ayat 11-16. Jadi dia bawa satu riwayat ni. Dia kata, an la yamassal Qur'ana illa tahir, tidak menyentuh Al-Quran itu illa tahirun, melainkan orang yang tahir. Tahir ni apa maksud? Bersih, suci. Ulama khilaf dalam masalah ni, tapi dua-dua ada dalilnya kuat. Dua-dua dalilnya kuat.
Yang kata wajib pegang mesti dengan wuduk pun kuat. Yang kata tak perlu wuduk pun okey, kuat jugalah. Antara yang dibawa ialah ayat yang selalulah kita dengar. La yamassuhu illa al-mutahharun. Innahu laqur'anun karim. Dalam surah Al-Waqi'ah. Innahu, sesungguhnya, laqur'anun karim. Dia itu Quran yang mulia, karim. Fi kitabin maknun. Dekat di kitabin maknun. Dua atas tu. Fil lauhil mahfuz. Yang disimpan. La yamassuhu, tak menyentuhnya, illa al-mutahharun. Melainkan orang-orang yang mutahharun, yang disucikan. Jadi masalah ini, rujuk pertama masalah ayat ini, perkataan tahir. Apa maksud perkataan tahir? Dia bersih, suci. Kalau dalam bab miyah ataupun bab air ataupun istilah tahir, maksudnya merujuk kepada tidak ada najis. Itu tahir, tidak ada najis. Bila disebut umum saja, tidak ada najis, jadi kadang-kadang bermakna tak ada najis, tak ada kena-mengena dengan hadas. Mungkin ada najis, tak ada najis, bersih, suci. Boleh juga keumuman itu bermakna tahir, bersih daripada hadas. Boleh juga. Hadas besar, hadas kecil dan sebagainya. Ulama yang mengatakan ayat ini ataupun la yamassu illal mutahharun, dia kata pegang Quran tak perlu berwuduk, sebab tahir itu merujuk benda atau merujuk kepada benda yang bersih, tak ada najis. Itu maksud dia. Seperti apabila kita membincangkan tentang masalah orang-orang Islam, apabila Allah sebut innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Adakah najis itu dari sudut badan dia ataupun dari sudut hukmi? Dan Nabi juga menjelaskan bahawasanya orang mukmin la yanjus. Orang mukmin tidak najis. Walaupun dia berhadas. Walaupun dia berhadas, tapi dia tidak najis. Ada tahir, tidak najis. Orang yang muslim lain dengan musyrik. Orang musyrik najasun, najis, tapi najisnya najis akidah, bukan najis badan. Orang mukmin tidak najis. Maksud dia apa? Bersih, suci. Walaupun dia wanita haid. Orang Yahudi pergi hantar balik terus rumah mak, sebab pada dia etikadnya dah kotor terus, najis, tak boleh pegang. Islam datang, yang kotor tu haid tu, bukan badan dia, bukan peluh dia. Jadi dia bersih, tahir, walaupun dia berhadas. Di situ perbahasan tentang tahir tu tadi. Itu satu. Dua, la yamassuhu, mana pula? Iaitu kitab tadi tu, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Hak ni rujuk kepada siapa? Adakah Quran yang awal itu ataupun fi kitabin maknun, kitab dalam surah Waqi'ah tu. Ayat sebelum kitab, ayat sebelum lagi Quran. Hak ni refer kepada mana? Biasanya dhamir ni refer kepada yang dekat, maka dia refer kepada kitab, iaitu di sana Lauhul Mahfuz. Walaupun demikian, ada ulama yang refernya kepada Quran yang ada kat kita sekarang. Quran itu ataupun Quran, namanya Quran. La yamassuhu, tak menyentuhnya Al-Quran tu. Jadi tu datang pandangan tak boleh sentuh Quran melainkan dengan wudu. Apatah lagi kalau junub, lagi tak boleh sentuh. Yang kata boleh, ayat ini merujuk kepada kitab, fi kitabin maknun, pada kitab yang disimpan di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tak menyentuhnya malaikat al-mutahharun. Mutahharun ni pula malaikat, para malaikat yang disucikan. Jadi ayat itu wallahu a'lam rujuknya kepada kitab itu, bukan Al-Quran. Kemudian hadis bab.
Kalau kita tengok pandangan ulama, majoriti jumhur kepada pandangan wajib wuduk lah. Majoriti jumhur wajib wuduk. Kemudian kalau tengok kepada yang tadi hadis bab tadi, la yamassal Quran illa tahir, tak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang tahir, yang bersih. Hadis itu dari sudut periwayatannya daif, lemah. Banyak lagi hadis lain yang juga seumpama ataupun yang dekat-dekat dengan makna hadis bab illa tahir tadi tu. Seperti dalam riwayat kita baca tadi, dalam sebagai lafaz wa anta tahir, la yamassal Quran illa wa anta tahir, tidak menyentuh Al-Quran melainkan engkau bersih, tahir. Dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain banyak yang menceritakan tentang perkara yang sama. Alla tamassal Quran illa ala tuhrin, dalam riwayat Amr ibn Hazm, faqad ja'at bil lafzin, dengan lafaz alla tamassal Quran, Allah tidak menyentuh Al-Quran melainkan ala tuhrin, melainkan atas suci, melainkan dalam keadaan suci. Aidan min tariqin Abdul Razzaq, juga dalam tarik jalan Abdul Razzaq, baida annaha waradat fil musannaf, tetapi lafaznya la yamassu, tak menyentuh. Kalau ikut kepada setiap periwayatan hadis-hadis itu, setiap satu itu lemah. Ini lemah, riwayat kedua lemah, riwayat ketiga lemah, keempat lemah, kelima lemah. Tapi kelemahan itu tak berapa nak lemah. Faham ke tak? Lemah dari sudut hadis tu. Hadisnya dhaif, tetapi tidak dhaif yang syadid. Hadisnya lemah, tapi tak lemah sangat. Kita ada hadis lemah ni, ada lemah sangat. Dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan ni patah kaki. Dhaif ni demam. Had yang patah kaki ni memang tak boleh nak tolong orang lain pun, dah memang cacat dah. Tapi yang demam ni, kalau dihimpun orang demam, cuba geng sikit kuat juga. Jadi yang banyak tentang masalah sentuh Quran mesti bersih ni, hadisnya banyak dan lemah, tapi lemahnya boleh digabung dan jadi kuat juga. Faham tak? Boleh faham tak? Kepening. Ulang balik. Hadis tentang menyentuh Quran mesti dalam keadaan bersih, banyak periwayatannya, banyak. Katalah 5 ataupun 10 ke, tetapi setiap satu tu riwayatnya lemah. Setiap satu tu lemah. Hadis pertama ada masalah rawi, hadis kedua masalah putus sanad, hadis ketiga macam-macam lah kelemahan dia. Jadi setiap satu tu lemah. Tapi lemah ni banyak kategori. Ada kita kata tadi lemahnya demam je, sesama batuk. Hak ni satu lagi lemah, putus tangan, kaki tak ada, kepala pun tak ada kadang-kadang. Hak ni lemah benar-benar teruk. Hak lemah yang teruk ni, walaupun banyak kita kumpul orang cacat tak ada kaki, tak kuat juga dia. Tapi hak demam, batuk, sesama ni kuat lagi. Kalau kita gabung dia, boleh buat bangunan. Itu kedudukan dia sebenarnya, kedudukan masalah ni sebenarnya. Jadi para ulama sebagainya pun kadang-kadang pening kepala juga. Hak mana ni? Dia pun pening. Boleh ke tak boleh ni? Satu sebab dia lemah. Yang satu lagi kalau digabung-gabung kuat juga. Maka ada ulama yang memilih untuk mengatakan tak payah berwuduk, sebab hadisnya kalau dikira satu-satu terlemah. Dan maksud Quran itu bukan orang yang tak berwuduk sentuh Quran, itu malaikat.
Yang apa nama, apa kita cakap tadi? Dah blank. Ha? Riwayat lemah kan? Apa dia? Bismillah. Yang proses tadi kata yang lemah. Yang mana itu sekarang ni yang dalam Quran. Tak apalah, tak ingat. Kita kata tadi ulama tadi sebahagian memilih tidak perlu wudu ataupun tak apa kalau tak ada wudu sebab kelemahan yang tadi tu, dan Al-Quran tadi tak menyokong. Yang kata kena berwudu sebab Al-Quran tadi dia faham mesti orang yang bersih lah kalau mau pegang Quran, dan riwayat-riwayat yang banyak yang lemah tadi tu boleh dikuatkan. Boleh dikuatkan. Ada ulama tawakuf, dia tak tahu hak mana yang paling rajih, hak ni rajih ke hak tu rajih. Bila dia tak tahu dan dia bela ataupun dia tak boleh nak bagi jawapan, sebab setiap satu riwayat ni pun perlu kajian juga lagi, maka dia kata untuk keluar daripada khilaf itu, maka eloklah kita berwudu. Eloklah kita berwudu sebab ini tak ada khilaf. Semua bersetuju bahawasanya elok berwudu itu lebih afdal. Berwudu pegang Quran lebih afdal. Sebab Nabi sentiasa dalam keadaan zikir. Dan hadis yang Nabi tidak menjawab salam melainkan setelah tayamum dekat dinding, menunjukkan setiap zikir yang Nabi nak sebut tu, Nabi pastikan dia dalam keadaan bersih. Maka kita juga sepatutnya gitu. Kalaulah kita memegang pandangan okey, boleh untuk tidak pegang Quran dengan berwuduk, tetapi kita sendiri wuduk, sebab itu yang paling afdal dan tidak ada khilaf di kalangan ulama. Jadi senang, itu lebih selamat. Jadi kalau nak pegang Quran, lebih selamatnya dengan wudu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, dan tak ada masalah, Quran jatuh, kita mau angkat dan kita nak kemas Quran dekat situ, mungkin kita buat gotong royong ke, dan kita kemas-kemas, kita nak susun Quran, kita tak ada wudu, ini kita kemas, susun, ahad tu tak ada masalah lah, boleh. Sama juga dalam masalah baca, semua ulama sepakat, tak ada wudu ke, ada wudu ke, boleh baca Quran, tak ada masalah. Tak ada wudu pun, tak ada wudu, ulama sepakat pun boleh baca Quran. Boleh baca, yang tadi pegang, baca dan pegang, yang ini baca Quran, itu tak ada khilaf lah, boleh. Kalau tak ada wudu boleh baca Quran, tak ada masalah. Dan begitu juga dalam masalah junub, sama je, kalau dia berjunub pun boleh baca Quran, tak ada masalah. Ada apa soalan? Kalau tak ada, nanti kita sambung tu bab rukhsah fi qiraat bab rukhsah fi qiraat al-Quran ala ghair wudu. Bab rukhsah, keringanan membaca Al-Quran tanpa berwudu. Tak apalah, kita baca terus. Satu je pun riwayat dia. Wa haddatsani Yahya an Malik an Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtiyani an Muhammad ibn Sirin anna Umar ibn al-Khattab kana fi qaumin wa hum yaqra'una al-Qur'an fadhahaba li hajatihi thumma raja'a wa huwa yaqra'u al-Qur'ana faqala lahu rajulun ya amiral mu'minin ataqra'u al-Qur'ana ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة. Daripada Yahya, daripada Malik, dari Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtiyani an Muhammad ibn Sirin anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab, kana fi qaumin wa hum yaqra'una al-Quran, dia dekat satu tempat dan orang-orang sedang membaca Al-Quran.
Fadhahaba li hajatihi, kemudian dia pergi hajat ataupun pergi bilik air. Thumma raja'a wa huwa yaqra'ul Quran faqala lahu rajulun. Kemudian dia patah balik, dia datang balik ke tempat itu dan dia membaca Al-Quran. Maka seorang lelaki pun berkata kepada dia, ya Amiral Mu'minin, ataqra'ul Qur'ana wa lasta ala wudu'in. Wahai Amiral Mu'minin, kau membaca Al-Quran, kau tak berwuduk? Kemudian kata Umar, man aftaka bihadha, siapa yang fatwa kau macam ni? Adakah Musailamah Al-Kadzab? Musailamah, si yang bertanya ni, summa raja'a wa yaqra al-Quran faqala lahu rajulun, seorang lelaki bertanya kepadanya, min Bani Hanifah kana amana bi Musailamah, dia daripada Bani Hanifah, pernah beriman dengan Musailamah, kemudian tobat dan Islam balik. Dia tobat dan elok balik Islam dia. Hak ni dia tanya Umar tadi sebab Umar pergi tandas, kena Umar balik, Umar baca Quran. Umar, kau baca Quran tanpa wuduk? Umar kata, siapa fatwa kau kena wuduk? Musailamah ke? Salam al-kadzab. Jadi hak ni baca Quran, hak ni kita kata tadi tidak ada khilaf di kalangan ulama, kalau dia tak ada wuduk boleh baca Quran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kejap kita habis. Tak apa. Tak apa, bagi rehat.